Jangan ada di kalangan jamaah haji yang tidak berkorban pada tahun ini. Mana mungkin ada jamaah haji, Ustaz, saya tahun ni saya pergi haji, tahun ni saya tak buat korban, Ustaz. Kenapa pula? Tahun ni saya pergi haji. Ya Allah, kenapa dipisahkan? Untuk korban ni, untuk korban semua kita kena pilih sama ada untakah, lembu atau kerbaukah atau kambingkah. Kambingkah tu tak tahu tu. Pernah dengar tak perkataan kambingkah? Kan? Jadi pilih. Sama ada di tanah airkah ataupun di tanah suci. Ataupun di tanah air ataupun di luar negara, boleh. Ada pun pilihan untuk tidak berkorban. Itu bukan pilihan orang yang bersyukur. Jadi ready lah untuk kita berpenat-penat. Nanti kita pergi haji ni agenda berpenat-penat. Agenda berkusut masai. Itu yang tu. Namun bila kita keluar dari rumah kita ke rumah Allah, bersiap sedia dengan worst scenario. Namun dalam mesyuarat di peringkat juara, Ustaz sebagai guru agama memerhatikan kesungguhan untuk nak dapat sampai ke tahap ni. Kesungguhan tu ada area yang kita boleh buat, ada area yang kita tak boleh buat. Ada bahkan semua area yang boleh kita buat di dalam kawalan kita, ada yang di luar kawalan kita, yang dalam kawalan kita pun sebenarnya end result dia bukan kita. Kita sedar dan insaf, Allah Ta'ala lah yang maha menentukan. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Ni pokok dia pun dah mati lah. Musim panas betul sekarang lah. Tengoklah pokok pun dah meninggal dah. Ni kayak kat luar ni, pokok banyak meninggal dah. Mudah-mudahan kayak tak macam ni. Ni tempat kayak duduk lah ni. Ni ada Pak Arab ha. Semua pokok sini nak mati ha, panas sangat sekarang. Ini kemah orang lain lah. Ini yang belum sampai lagi ni. Ini pokok tahu lah pokok apa, macam pokok inai ha. Tapi panas gila sini ha. Panas betul tu, tak tahulah bukit apa tu. Ni ada kemah ni lagi rendah, nak duduk macam mana. Kaya punya tu ada aircon juga, tahan lah. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Assalamualaikum Ustaz. Siri talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuan Haji Rizwan, suami isteri Fadil, Ustazah Sania, Ustaz Siam kita, Masya Allah. Juga Tuan Haji Khairul pun ada tadi, pimpinan-pimpinan juara yang sangat diraikan, sangat diraikan, para bakal jamaah haji, para alumni jamaah haji, Masya Allah. Kita dapat buat satu sinergi pada malam ini. Kita nak menggabungkan alumni jamaah haji bersama dengan bakal jamaah haji, yang mana silaturahim kita pada malam ini untuk kita, yang pertama sekali untuk kita li ta'arafu, saling kenal mengenal. Kita rasanya tak mampulah untuk pergi ke lebih detail lagi. Niat kita supaya begitulah ratanya, kabulnya Allah Ta'ala akan amal ibadah kita. Amal ibadah kita ni kan ada dari sekecil-kecil amalan sehingga sebesar-besar amalan. Kita nak buat kerja besar ni, haji ni satu kerja yang besar. Sebab dia kait dengan kemampuan, dia kait dengan harta, kemampuan harta, kemampuan fizikal. Itu dia punya besarnya haji ni, kan. Dan ibadat yang paling kecil ialah mungkin sedekah lah kot. Sedekah separuh kurma. Kita dalam hadis Nabi sebut ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah walaupun dengan infak separuh kurma. Tapi setakat ni dekat Mekah, pengalaman yang lepas-lepas lah, kita tidaklah mengajak jemaah, wahai jemaah juara, jom sedekah separuh kurma. Tak ada. Saya ingat tengok jemaah main, tak mainlah kurma yang kecil-kecil, semua ajwa, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari sekecil-kecil sehingga ibadah yang besar Allah Ta'ala ratakan, Allah Ta'ala terima. Dan inilah mujahadah dan jihad kita. Kita ada ustaz-ustazah bersama-sama kita yang, dan juga saya ingat bukan tunggu ustazah juga, dan ilmu dan hikmah kebijaksanaan ni ada belaka. Kita saling ingat mengingati di dalam perjalanan kita. Dan insyaAllah rombongan umrah juara, haji juara ni ada 42 hari kan, ada bertolak pada 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan. Kita akan bergabung dengan niat serta tujuan yang benar, niat dan serta tujuan yang jelas. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Satu. Yang kedua, niat yang jelas, niat yang benar yang ada pada doa pergi masjid. Allah maghfir li dhunubi waftali abwaaba rahmatik. Kita memang nak pergi masjid, kita nak pergi ke Masjidil Haram, kan. Niat kita agar Allah Ta'ala, sebab kita akan berniat iktikaf dalam Masjidil Haram. Dengan waktu tawaf tu kita niat iktikaf, jangan lupa. Waktu kita semayang siang dan malam selama 42 hari, 44 hari, 46 hari tu di Mekah Madinah, kita akan berulang alik ke masjid. Kecuali 6 hari itulah kita pergi ke Arafah, keluar jap daripada Mekah. Kita pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina, 4 hari 3 malam di Mina, kemudian balik ke Mekah. Itulah perjalanan yang sudah kita maklumi. Dan kita tahu dah dalam rukun haji dan wajib haji, apa yang nak kita buat. Kita tahulah 13 larangan ihram, do and don't di dalam amalan haji. Namun satu benda yang kita tak tahu ialah siapakah yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri kita dalam penerbangan. Siapakah yang akan duduk di kanan dan kiri kita, rakan sebilik kita. Kita tak clear lagi. Kan? Siapakah yang akan berjalan seiring dan sejalan ke masjid, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Siapakah yang akan duduk di sebelah kita di kemah Arafah, Muzdalifah, Mina, Masya Allah. Kalaupun mungkin kita 2 orang sebilik, tapi akan sampai masanya kita akan berpisah. Kita akan berjumpa dengan kawan-kawan yang baru di Arafah, Muzdalifah, Mina. Dan di sinilah tempatnya. Kita bergabung dengan alumni haji dan juga bakal jamaah haji. Dan yang mempersatukan kita ialah kerajaan Allah. Kita Al-Mulk itu sendiri yang kita baca setiap malam. Mungkin ada yang dah biasa dah baca surah Al-Mulk ni.
Kan. Tapi ada, saya yakin ada di kalangan kita ni mungkin dia tak biasa lagi, jarang-jarang dapat baca surah Al-Mulk. Namun tadabbur Al-Mulk tu yang penting, yang tidak akan habis. Lautan di sebalik yang tersirat, di sebalik yang tersurat. Baca pun kita tak lagak dah nak istiqamah, melainkan dengan dorongan-dorongan yang luar biasa. Dan inilah kawan-kawan, inilah platform yang akan mendorong kita, di samping mungkin didahului dengan ataupun disudahi dengan sedikit tazkirah. Ampun maaf, ayah, ibu, abang, kakak yang dimuliakan, mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar, keluarga kita semakin besar, dan keluarga kita inilah keluarga yang kita nak dapat satu segmen syafaat orang-orang beriman. Sakit kita di kalangan kita nanti, ada kawan kita tahu, ada kawan kita alert tentang ni, dia akan doakan kita. Kan, syafahullah, syafahallah, kan. Meninggal kita, Al-Fatihah ada. Kan? Meninggal kita, Innalillah, Al-Istirja ada untuk atas nama kita. Ada solat jenazah yang diusahakan. Ada solat jenazah ghaib daripada jarak jauh. Kan? Yang ni yang kita nak dengan silaturahim kita ni. Di samping dengan syafaat ahli keluarga, kan, syafaat guru-guru, ini ada syafaat kawan-kawan yang beriman kita, insyaAllah. Jadi marilah sama pada malam ni. Tadi pun jemaah haji pun dah dengar, kita ada, bolehlah kita katakan, kita angkat sebagai satu tema selawat tafrijiyah. Kita akan selalu amalkan selawat-selawat ke atas Nabi SAW. Banyak sungguh selawat yang paling bagus, selawat Ibrahimiyah, selawat Jibril kita ada. Kita ada selawat tafrijiyah, selawat nariyah. Dan ini antara selawat-selawat yang akan kita jadikan tema. Selalu kita start, sebelum kita start majlis, kita akan banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Marilah kita pada malam ni kita sama-sama mengambil barokah majlis ilmu, barokah berkumpulnya orang-orang yang beriman ini, untuk sama kita membaca surah yang akan membantu kita, yang akan menemani kita. Ni sekarang ni kita ramai-ramailah dengan keluarga, dengan kawan-kawan dalam. Tapi akan sampai masanya kita akan bersendirian di dalam kubur, maka amal-amal soleh kita lah yang akan menemani kita, antara yang akan menemani kita yang sangat dekat. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW tentang surah Al-Mulk ni sebagai surah Al-Munjiat, surah penyelamat. Kita nak cari penyelamat kita. Waktu kita seorang-seorang tu peneman, dia lah peneman, dia lah penyelamat. Iaitu aman kita daripada azab kubur, amannya kita dari fitnah kubur, kubur yang gelap, kubur yang sempit. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh memberikan semangat dalam majlis kita pada malam ni. Semangat pada malam ni sangat luar biasa, iaitu bersama dengan kita bakal jemaah haji. Bersama dengan kita nisbah bakal jemaah haji, bersama kita adalah alumni jemaah haji. Dan marilah sama kita linkkan bersama majlis kita pada malam ini dengan niat-niat yang baik. Saya yakin ada di kalangan kita ada yang berasa susah hati. Kita mak bapak, apa lagi yang tak susah hati kita dengan anak-anak lah. Kan, dengan anak-anak, anak yang belum kahwin, yang tengah sekolah, yang tengah di kampus pun ada style masalah. Ada juga dengan remajanya, kan, anak-anak yang dah kahwin, masalah rumah tangga dia pun kita pening jugalah. Kan, itu masalah anak-anak, kan, masalah dengan adik-beradik, masalah dengan jiran, sakitnya, peningnya, masuk hospitalnya, kan, isu-isu berkaitan dengan kewangan dan sebagainya. Marilah sama kita mengadu kepada Allah. Kan, Dialah Tuhan yang Maha Kaya yang mengurniakan kekayaan. Marilah sama kita mengadu kepada Allah yang Maha memberikan syifa. Kan, Dialah Allah Asy-Syafi. Allahumma antas syafi antal kafi. Jadi kita mengadu semua itu, kita masuk sekali secara jamak tamam lah. Kita masukkan sekali dengan majlis kita ini, mengambil barokah ayat suci Al-Quran surah Al-Mulk untuk niat-niat kebaikan, semua kebaikan yang pernah dipohon oleh Nabi SAW. Kita minta, tak segan kita, ya Allah, semua kebaikan yang Nabi pernah mohon, aku juga mohon yang sama, ya Allah. Ya Allah, pada masa yang sama, semua bencana, semua malapetaka yang pernah Nabi pohon lindung, aku juga mohon avoid. Aku juga mohon perlindungan, wahai Allah. Wa antal musta'an wa alaikal balagh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah yang muliakan, selain daripada niat haji dan umrah, nawaitul hajja wa ahramtu biha,
nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ada satu lagi niat yang mendahului niat itu, iaitu niat musafir haji dan umrah. Jadi musafir haji kita 44 hari, 46 hari, 50 hari, ada yang 40 hari, ada yang 30 hari. Musafir, keluar rumah kita musafir tu, niat musafir kita. Niat musafir kita. Niat dalam hati, ya Allah, sepanjang permusafiran ini aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Bantulah aku, wahai Allah, agar aku dapat menzahirkan jiwa penghambaan yang dalam perjalanan pulang bertemu denganmu di rumahmu. Itu yang sebenarnya benda tu ada di dalam talbiyah. Sebab tu kalau kita baca sejarah talbiyah Nabi ni masuk dalam talbiyah, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjatan. Hamba-Mu datang, wahai Allah, menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang dalam keadaan berihram umrah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, wahai Allah. Hamba-Mu datang dalam keadaan berihram haji. Maknanya dalam talbiyah tu sedar dan insaf. Aku buat umrah, aku buat haji. Namun ulama bantu kita dalam ijtihad mereka, bantu kita ni orang ajam, kita ni orang luar, bukan orang Arab. So adalah niat tu, niat nawaitul hajjah, nawaitul umrata. Kan kita niatkan. Itu untuk ihram. Tak apalah. Tapi ada satu lagi, niat musafir kita. Niat 44 hari, niat 50 hari saya keluar rumah ni, aku keluar 40 hari, wahai Allah, kerana untuk-Mu, wahai Allah. Aku mencari sesuatu yang aku cari selama ini. Semuanya ada di rumah-Mu, wahai Allah. Keampunan dan rahmat-Mu. Kan? Kita datang bertamu di rumah Allah pada masanya, pada ketikanya. Kita lalu mikat. Kita lalu mikat makani. Kita lalu mikat zamani. Kita berada at the right time, at the right place untuk kita menzahirkan setinggi-tinggi pengabdian kita kepada Allah. Sehingga akhirnya kita terpaksa, kita terpaksa menukar pakaian. Tukar pakaian. Seolah pakaian yang kita pakai sekarang ini yang melambangkan status. Tuhan tak nak tengok tu. Oh, ayu tak? Kan? Allah Ta'ala nak kita sedar bahawa pangkat kita yang akan kita bawa sejak daripada alam roh dulu sehingga kita bergelar arwah next. Lepas kita masuk ke alam barzakh, lepas bercerai, roh kita bertubuh badan ni. Satu yang kita kena sedar dari kita adalah hamba Allah. Yang beza kita umur. Ada yang pangkat ayah, pangkat abang, kakak, adik. Yang membezakan kita, tapi perbezaan itu saling melengkapkan. Dengan ada perbezaan itu, maka adalah tanggungjawab seorang pemimpin akan rakyat. Seorang senior kepada junior dia. Seorang abang kakak kepada adik, ayah ibu kepada adik. Begitu juga kesalingan gender di antara lelaki dan perempuan. Kakak dengan adik, suami, isteri, tok, nenek, seumpama. Ini mencantikkan kehidupan. Tapi yang mengikat antara kita ialah jiwa kehampaan. Yang alhamdulillah, semua yang ada dalam program kita pada malam ni sudah pun melepasi program tarbiyah Ramadan. Tarbiyah Ramadan tu. Tarbiyah Ramadan itulah tarbiyah Ramadan, keinsafan Syawal. Kita masuk bulan Zulqa'dah ni pula. Inilah yang kita nak bawa. Jangan lupa kita bawa ke Mekah ni nanti bersama-sama dengan jiwa pengorbanan. Kena rancang dah. Jangan ada di kalangan jemaah haji yang tidak berkorban pada tahun ini. Mana mungkin ada jemaah haji, Ustaz, saya tahun ni saya pergi haji, tahun ni saya tak buat korban, Ustaz. Kenapa pula? Tahun ni saya pergi haji. Ya Allah, kenapa dipisahkan? Semua kita dah sampai satu tahap umur, kita tidak akan lepaskan peluang. Kita akan namun kita dipilih. Kalau jemaah haji dia kena pilih antara tiga. Dia kena pilih tamattu' ke ifrad ke kiran. Alumni jemaah haji dia dah settle tahun lepas, cerita tahun lepas. Kan? Dia sekarang dia tak ada, Ustaz, kami tak ada pilihan, kata alumni haji. Apa hal pula? Kami haji mabrur. Kami alumni haji mabrur, kata para alumni. Kan? Tapi kata bakal jemaah haji mabrur nanti dulu. Depan kita ni kita kena pilih tamattu' kah, ifrad kah, kiran kah. Berihram haji,
umrah dulu kah, haji dulu kah, atau umrah haji serentak. Kan? Itu berkaitan dengan haji. Untuk korban ni, untuk korban semua kita kena pilih sama ada unta kah, lembu atau kerbau kah, atau kambing kah. Kambing kah tu tak tahu tu. Pernah dengar apa kata kambing kah? Kan? Jadi pilih. Sama ada di tanah air kah ataupun di tanah suci. Ataupun di luar di tanah air ataupun di luar negara boleh. Boleh. Ada pun pilihan untuk tidak berkorban. Itu bukan pilihan orang yang bersyukur. Bukan pilihan orang yang bersyukur. Nabi bukan sekadar solat, banyak solat malam, tapi solat malam Nabi sampai bengkak-bengkak. Allah. Jadi ready lah untuk kita berpenat-penat. Nanti kita pergi haji ni agenda berpenat-penat. Agenda berkusut masai. Agenda kehidupan kita sederhana. Sekarang kita duduk kat rumah kita masing-masing pada satu tahap yang kita impikan. Dengan status kita ada, alhamdulillah kita ada rumah, ada kenderaan. Tak apa, itu yang tu. Namun bila kita keluar dari rumah kita ke rumah Allah, bersiap sedia dengan worst scenario. Seolah-olah kita kata macam ni, ya Allah, marilah gajah rimau sepanjang musafirku 40 hingga 50 hari ni, ya Allah, marilah gajah rimau, ya Allah, dalam yang akan menguji kesetiaan pengabdianku, ya Allah. Namun tolonglah aku dalam meluruskan niat serta tujuan. Bantulah aku, ya Allah, agar aku sentiasa sedar bahawa apa yang berlaku ini semua adalah ketentuan daripada-Mu. Jadi di peringkat juara, di peringkat driver, di peringkat tabur haji, di peringkat kerajaan Arab Saudi, Ustaz yakin tidak ada satu niat sikit abuk pun nak menyusahkan jemaah ni. Tidak ada niat. Di peringkat kita pun niat kita niat yang benar, niat mereka niat benar. Tapi kita saling berada dalam satu keluarga besar ni untuk sama-sama kita mencapai. Akhirnya saat bertemu dengan Allah SWT, Tuhan akan tanya kita ibadat-ibadat kita yang telah kita kerjakan. Dan termasuk ibadat tu, inilah kerja-kerja kita lah. Yang berniaga, adakah berniaga dengan benar kita dan sebagainya. Akhirnya Tuhan akan tanya rezeki yang kita dapat. Min ain nak katasabah wa fima anfaq. Berkaitan dengan orang berniaga ni, bagaimana servis dia seumpamanya. Namun dalam mesyuarat di peringkat juara, Ustaz sebagai guru agama memerhatikan kesungguhan untuk nak dapat sampai ke tahap ni. Kesungguhan tu ada benda, ada area yang kita boleh buat, ada area yang kita tak boleh buat. Ada bahkan semua area yang boleh kita buat di dalam kawalan kita, ada yang di luar kawalan kita, yang dalam kawalan kita pun sebenarnya end result dia bukan kita. Kita sedar dan insaf, Allah Ta'ala lah yang maha menentukan. Jadi pada satu level, alhamdulillah, kita kena sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini digelar sebagai kesyukuran berganda kerana kita terpilih menunaikan ibadat haji. Datangnya aku bertamu pada tahun ini adalah pilihanmu, pilihan kita, sebab kita ke depan kita ni kita mengharapkan yang terbaik lah, dan kita ready kemungkinan apa-apa berlaku di tanah suci dan apa-apa berlaku di tanah air. Kita yang berpisah, kita suami isteri, anak-anak tinggal di rumah. Ada yang pergi isteri saja, ada yang pergi suami saja. Kan, keluarga tinggal di rumah. Jadi apa-apa berlaku tu kena ready. Worst scenario. Apa berlaku? Saya tak tahu ada grup ni, yang lepas ada kes jemaah Ustaz, saya keluar rumah ni dalam keadaan mak ayah saya tenat, mak saya sakit. Jadi mana sepanjang perjalanan tu dengan rasa macam berpisah lah. Kan memang betul pun lepas minggu ada tanah suci meninggal. Jadi mana sedih lah. Ada takkan nak tunggu, sebab nak tunggu mak, dia sebesalah nak tunggu mak ayah sakit ni. Macam mana dah dapat panggilan haji. Jadi kena buat keputusan. Buat keputusan tu betul keputusan yang sangat berat. Namun Allah Ta'ala maha mengetahui. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita kena ready apa-apa kemungkinan. Mungkinkah kita meninggal dunia, tinggal video saja anak-anak tengok, buat tetapan keluarga, ataupun sesuatu berlaku daripada ahli keluarga kita yang kita di tanah suci tak boleh nak balik. Nak balik macam mana? Nak balik macam mana? Kita ada misi dan visi kita nak menunaikan ibadah aja. Sebab tu kita kena banyak-banyak berdoa. Doa lah.
letakkan niat yang benar itu merupakan satu doa. Niat yang benar yang merupakan satu doa. Ya Allah, jadikanlah musafirku 40 hingga 50 hari ini suatu perjalanan yang terbaik. Aku, ya Allah, kalau berlaku apa-apa, jadikanlah dia asbab husnul khatimah. Para alumni dan bakal jemaah haji, Ustaz memang nak banyak belajar daripada alumni haji yang lepas. Dan kita sharing, pasti ada banyak ilmu yang kita tidak tahu. Kita bermula daripada tak tahu, satu habuk pun tahu nangis je kan? Tapi Allah Ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci mu, ya Allah, tidak subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci mu, ya Allah, tidak adalah satu ilmu yang kami dapat melainkan semua yang kau ajar melalui kami. Kau ajar dan kau ajar. Kau titipkan kepada kami. Namun sampai ke tahap sekarang ni, kita sedang Isa banyak lagi benda yang kita tak tahu. Banyak lagi benda kita tak tahu. Dengan sebab itu, kita terus belajar. Dan inilah perjalanan haji. Kita akan belajar. Akhirnya kita akan kenal siapa diri kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita kenal kita dengan para Nabi, para Rasul macam mana. Sebab kita akan dibawa ke tempat yang pernah dilalui oleh para Nabi dan para Rasul. Bahkan kelahiran kekasih Allah buat hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok dengan mata kepala kita sendiri Makkah al-Mukarramah, Kaabah al-Musharrafah. Kita akan dibawa ke Arafah, tempat tok nenek kita berjumpa dulu once upon a time. Ini yang baru betul punya once upon a time. Kalau 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, apa barang once upon a time. Once upon a time, many time ni tu dekat Arafah tu. Dan menariknya, Arafah selain daripada terkenal untuk nenek kita Adam dan Hawa di sana, ada pendapat yang menyatakan padang Arafah ni tempat permulaan dihamparkan padang mahsyar. Dia akan ingatkan kita dengan suatu pertemuan next akan datang, pertemuan yang kita beriman dengannya. Kita akan sama-sama berada di padang yang sama. Tapi nasib kita berbeza. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan sah baginda Nabi SAW, kita dekat dengan Nabi SAW, dan sudah tentu kedekatan kita dengan Nabi SAW diukur dengan kecintaan kita, kenal dan cinta kita akan Nabi SAW, kenal, cinta dan mujahadah kita untuk mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Kalau sementara tu Ustaz Sam kita ada apa-apa titipan kepada bakal jemaah haji, Ustaz Sam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia Tuan Guru kita Ustaz Asnil, Tuan Saniah, dan semualah haji dan hajah serta bakal-bakal hajah ya akan menyusul ya. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan ya. Alhamdulillah, tahniah diucapkan sebab terpilih pada tahun ini ya. Melalui beberapa saringan lah saya. Saringan iman yang pertama ya. Sebelum saringan kesihatan tu ada saringan iman dulu. Tak pisah kita. Ya, biarpun kita melepasi kesihatan, check-up dan sebagainya, tapi kalau iman kita antara nak pergi, nak tangguh, nak ke IV, nak macam-macam nak lah, wahdainahu najidaikan, kita di persimpangan ke kanan dan ke kiri, maka alhamdulillah kita telah bulatkan tekad calon-calon haji dan hajah tahun ini telah tercatat sejak azali bahawasanya melalui inilah platform ini. Alhamdulillah, tahniah lah. Telah banyak Ustaz sampaikan, saya tak ada apalah, cuma mestilah orang yang menjadi alumni ini, haji dan hajah yang mabrur ini, insyaAllah kecemburuan lah ya, di atas berangkatan dia akan minggu hadapan kan. Mudah-mudahan itulah doa-doa kami jugalah, doa anda juga ya. Sebab saya dan semua-semualah bahawasanya kita hidup dalam usaha lah, dalam perjuangan ya, dalam pengorbanan kita nak melunaskan hak Allah juga ya, dalam perkara rukun Islam ini. Dan itu agenda yang perlu ada setiap orang lah, daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar, sedewasa mana pun. Saya rasa perlu ada dalam tu. Istita'ah tu adalah kadang-kadang
bergantung pada kita, perancangan kita, ya, usaha kita, doa dan tawakal kita lah untuk sesuatu hasrat, impian, cita-cita kita menjadi kenyataan realiti. Maka tahniah lagi sekali lah pada pihak juara dan kita semualah para jemaah ya, dengan sebab Allah Ta'ala saya mengenali semua, mengenali Ustaz, mengenali Haji Ridwan, semua-semualah sebagai rakan kita dalam mencari mabrur. Sebelum kita menutup mata ini, kita telah dengan izin Allah melunaskan perkara kelima dalam hidup kita itu. Dengan sedikit rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita telah memanfaatkan sebaik mungkin lah atas rezeki itu. Nak cerita istiqa'ah ni mungkin orang lain lebih pandai lagi lah saya. Ada orang yang mampu sebenarnya tapi dia rasa tak mampu. Ada orang yang mungkin pada audit malaikatnya mencukupi, dia rasa tak mencukupi haji dan korban ini. Tapi ada sebuah syu'ur kesedaran itulah. Perlu ada lah setiap orang Islam bahasanya haji juga adalah jihad ya. Haji adalah sebuah korban lah juga. Dan korban itu bukan artinya habis, tetapi kita minta orang lain simpan kejap. Minta pihak lain save kejap. Macam kita pergi pajak gadai lah kan. Sebab Allah nyatakan nanti kita akan claim balik lah. Kita akan tuntut balik. Kullu syai'in bima kasabat rahina. Kan setiap manusia itu akan tebus balik di akhirat nanti atau apa yang dia habis atas jalan agama. Yang jalan lain saya tak sure lah. Pergi hotel ke, pergi holiday tu, saya tak sure lah boleh claim ke tidak. Kan, melayan hobi kita ya, entertainment kita dan sebagainya tu, saya tak pastilah boleh claim ke tidak. Tapi insyaAllah haji, korban, sedekah, derma, wakaf ni sesuatu yang boleh katakan confirm lah ya, sebagai harta benda dan investment kita. Wa tijaratan lan tabur itu. Wa tijaratan lan tabur yang Ustaz baca selalu kan di Arafah dan sebagainya. Di sini lagi bermulanya mabrur itu insya-Allah mudah-mudahan. Tak ada apa Ustaz. Saya pun tak prepare mana. Jazakallahu khairan jazak ya. Terima kasih dan tahniah. Banyak-banyak anda telah terpilih oleh Allah melalui satu wadah ataupun satu satu channel, saya sebut kalau tak apalah, channel juara inilah untuk kita membina iman kita ya, membina takwa kita, membina kehambaan. Tadi Ustaz sebut, memanglah saya touch betul bila sebut ihram dan talbiyah itu ya. Mana kehambaan kita, yang hakikat kehambaan itu kita harus tahu kan. Maka insya-Allah semoga Allah mayassir wa ja'alhum hajjan mabrura kulluhum ajmain wa kulluna aidan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samhudi di Ustaz Samhudi ni Nazir. Nama masjid Ustaz? Masjid Masjid Nurul Iman Ijuk. Di Ijuk. Jemaah-jemaah kat Ijuk ni, ni Ustaz Samhudi kita boleh singgah-singgah ke masjid. Boleh memampir. Jadi doakan sepanjang perjalanan umrah haji kita ni, perjalanan hamba Allah. Syakirina li ni'matik, sabirina li bala'ik. Perjalanan yang sentiasa mengambil ibrah, belajar sesuatu. Kita bila musafir ni kita nak belajar sesuatu. Ada benda yang kita akan diberikan ilmu secara langsung maupun secara tidak langsung. Sama kita berdoa. Bihadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihatin sya'yunillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Bertemu dan berpisah kami kerana dan untuk-Mu, wahai Allah. Kami sedar dan insaf persinggahan kami akan sampai ke stesen pengakhiran. Namun wahai Allah, berikanlah kami peluang serta peluang, ruang serta peluang untuk terus kami berbakti kepada agama dan ummah ini, wahai Allah. Agar kami sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah di sepanjang perjalanan kehidupan ini, wahai Allah. Pimpinlah kami dengan ilmu, hikmah dan kebijaksanaan. Pimpinlah kami dengan hidayah dan taqwa, taufik. Pimpinlah kami dengan keikhlasan. Pimpinlah kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan yang berharga ini kami mohon keampunan dan rahmat juga kepada ayah ibu kami. Keampunan dan rahmat kepada suami dan isteri kami. Keampunan dan rahmat kepada anak lelaki dan anak perempuan kami, adik-beradik kami. Keampunan dan rahmat buat sekalian muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berdoa untuk guru-guru yang mendidik kami, guru-guru yang mendidik keluarga, masyarakat, negeri dan negara kami. Kami juga berdoa untuk para pimpinan kami. Bantulah mereka agar mereka dapat memimpin kami ke arah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doa kami buat sekalian muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat al-mu'minin al-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Allah, kami akan meninggalkan rumah kami, kampung kami, taman kami, negeri dan negara kami. Kami bertamu di rumah-Mu, wahai Allah. Bantulah musafir ini agar musafir ini musafir ikhlas kerana dan untuk. Bantulah musafir ini agar musafir ini berhikmah, penuh ilmu dan ketabahan. Bantulah musafir kami, wahai Allah, agar berhasil keampunan dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kami menyingkir sifat-sifat hiasi jiwa dan perasaan kami akan semua sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, pertemukanlah kami kawan-kawan yang akan membantu dan mengingatkan kami. Bantulah kami, wahai Allah, agar kami sentiasa mensyukuri. Bantulah kami agar kami sentiasa tabah dan sabar menghadapi ujian dan nikmat. Bantulah kami agar kami sentiasa memperelokkan ibadah kami kerana dan untuk-Mu, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan makbula. Tijaratan lan tabur. Ya Rahim ya Ghafur ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.